Yang pertama saya nak bahaskan tentang la. La, ya. La ni terjemah, la ni kita biasa jumpa tak? Biasa tuan, biasa jumpa. Okay, la ni dia ada dua terjemahan. Yang pertama, la kita boleh terjemahkan sebagai tidak. Yang kedua, la kita boleh terjemahkan sebagai jangan. Tengok saya tuan. Tengok saya tuan. Fokus pada apa yang saya nak sampaikan. Boleh? Baik. Ketika la ini tuan. Ketika la ini dia diterjemahkan sebagai tidak. Tengok dulu tuan. Ketika la ini diterjemahkan sebagai tidak, waktu ini la ini kita panggil sebagai haraf nafi. La ni kalimah isim ke kalimah fi'il ke kalimah haraf? Confirm tuan-tuan akan jawab kalimah haraf. Kalau la tuan-tuan tengok la, terjemahannya pada waktu itu, terjemahannya ialah tidak, maka tuan-tuan kena tahu la pada waktu itu dia adalah haraf nafi. Haraf tidak lah. Apa fungsi haraf nafi? Fungsi haraf tidak, fungsinya ialah menidakkan ataupun menafikan. Ada dua sama tuan. Boleh? Tengok dulu tuan. Ya. Kemudian, ya, kalau yang kedua, kalau tuan-tuan jumpa kalimah la dan tiba-tiba la pada waktu itu tuan, ya. Tiba-tiba la pada waktu itu, ya, terjemahannya adalah jangan. Kan? Saya dah kata la ni ada dua terjemahan. Yang pertama tidak, yang kedua jangan. Kalau terjemahannya tidak, maka dia adalah la haraf nafi. Tapi kalau terjemahannya jangan, maka waktu itu dia adalah haraf apa? Haraf nahi. Nahi ni apa? Larangan. Ya? Nehi kan? Kalau kaki lustan biasa dengar nehi. Nahi ni larangan. Boleh? Jadi apa fungsi haraf larangan? Fungsi haraf larangan untuk melarang. Ya? Fungsi haraf larangan untuk melarang. Boleh dekat ruangan komen setakat ini clear ke tak clear? Ya? Walaupun saya cuba laju tapi saya tak nak laju-laju. Ya? Boleh dekat ruangan komen. Ya? Setakat sampai sini clear ke tak clear? Okey, ahsantu. Jadi sekarang ni tuan dah kenal. Kalau la tu tidak, dia haraf apa. Kalau jangan, dia haraf apa. Soalan dia, macam mana kita nak tahu la tersebut, ya? La tersebut, dia la tidak ke la jangan? Baik, tengok tuan-tuan. Tengok baik-baik pada saya tuan-tuan. Ya? Fokus pada la tidak dulu. Tuan-tuan kena tahu, kalau tuan-tuan jumpa kalimah la, dan selepas la itu, tuan-tuan akan jumpa kalimah fi'il mudhari'. Ya? Tuan-tuan kalau jumpa la, selepas la mesti ada kalimah fi'il mudhari'. Boleh? Ustaz memang macam tu ke? Memang macam tu. Kalau tuan-tuan jumpa la, dan selepas la itu ada kalimah fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' itu sama ada dia berbaris atas ataupun berbaris depan. Contoh, la taktubu, la taktubah, la tashrabu, la yashrubah, kan? La yashrabah, la nakulu, la nakula. Fi'il mudhari' itu dia berbaris sama ada baris atas atau baris depan. Boleh? Ulang, jumpa la, selepas la ada fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' itu tuan-tuan, dia berbaris sama ada baris depan ataupun baris atas. La tashrabu, la tashrabah, la nakulu, la nakula, la nal'abu, la nal'abah. Kan? Hujungnya berbaris sama ada depan ataupun atas. Kalau jumpa pattern yang macam ni, waktu itu la kita terjemahkan sebagai tidak. Boleh? Tengok dulu saya tuan. Ya? Jumpa la, lepasnya ada fi'il mudhari' yang hujungnya berbaris depan ataupun bawah,
maka la tersebut terjemahannya adalah tidak. Ya? Tetapi kalau tuan-tuan jumpa la, lepas la tuan-tuan jumpa kalimah fi'il mudhari'. Lepas la tuan-tuan jumpa kalimah fi'il mudhari'. Tetapi fi'il mudhari' itu tuan-tuan, dia berbaris mati. La tashrab, la taqra'. Tak ada baris. La tal'ab, la tanzur, la tasma'. Jangan dengar, kan? Kalau lepas la ada fi'il mudhari' yang berbaris mati, maka pada waktu itu la ini kita terjemahkan sebagai jangan. Ya, tulis dekat ruangan komen. Faham ke tak faham? Kalau selepas la ada fi'il mudhari' yang berbaris depan ataupun atas, maka la itu kita terjemahkan sebagai tidak. Tetapi kalau selepas la ada fi'il mudhari' yang berbaris mati, maka waktu itu la kita terjemahkan sebagai jangan. Okey, ahsantum. Ahsantum. Semua kata faham. Sekejap saya dah tunjuk tuan-tuan pada ayat kita hari ini. Ya. Baik. Tuan-tuan tengok kalimah kita ni, fala tuti'huma, fokuskan kepada la tuti'. Huma abaikan, fa abaikan. La dengan tuti' tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, selepas la kita ada tuti', fi'il mudhari'. Ya, hujungnya berbaris apa tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Hujungnya berbaris apa? Selepas la tu tuan-tuan nampak ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalam ayat kita ni dia berbaris apa tuan-tuan? Baris depan atau bawah, baris depan atau atas ke atau baris mati? Tulis dekat ruangan komen. Nampak tuan? Saya kejar masa ni. Ya, baris mati. Ya, baris apa? Baris mati. Puan Aisyah si, macam mana boleh kata baris depan tu? Baris depan macam ni baris depan. Ini bukan baris depan ni. Fala tuti'. Tengok baris hujung. Tengok baris hujung. Jangan tengok baris yang pertama. Baris mati tuan-tuan. Ya, baris mati. Soalan saya, kalau selepas la ada fi'il mudhari' yang berbaris mati, maka la ini kita terjemahkan sebagai jangan ke sebagai tidak. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Kalaulah selepas la ada fi'il mudhari' yang berbaris mati, maka pada waktu itu tuan-tuan kita nak terjemahkan ya, la itu sebagai jangan ke ataupun sebagai tidak. Ahsantum. Ya. Ahsantum. Tuan-tuan tak payah fikir pun tak apa sebab memang dah tulis dah terjemahan dekat sini. Ya. Dah tulis dah terjemahan dekat sini. Boleh? Okey, ahsantum. Ya, selesai untuk topik baru yang pertama tuan-tuan.